Dia ada soalan, siapa yang cadangkan tu, yang cadangkan Malaysia jadi tuan rumah ni memang datang daripada Commonwealth Games Federation, sebab dia tengah cari siapa nak ganti Melbourne. Itu je. So dia tengok balik negara-negara yang sanggup jadi tuan rumah. Jadi dia go back balik kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebenarnya ni bukannya podcast, tapi pagi tadi saya berbual dengan Iran lah. Kita memang tiap pagi ni kita ada perbualan tentang cita-cita rugby. Jadi Iran tanya soalan tadi, dia kata tentang betul ke pasal yang Commonwealth Game 2026 tu Malaysia nak jadi tuan rumah. Jadi saya dah mula bercerita kat dia, tapi dia kata, Cop, dia kata, apa kata kita buat video ke apa, so that boleh cerita kat orang lain sekali. Sebab kalau nak cerita dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam grup rugby school ni, nak tulis tu agak lengur lah tangan kan. Mungkin nanti tak faham pun, atau lost in translation lah. Jadi Iran kata, why not kita buat recording, lepas tu masukkan dalam grup sekejap, biar orang lebih faham tentang cerita tu, ataupun saya boleh beri pandangan saya lah sebagai salah seorang pegawai yang pernah mengendalikan acara rugby di Sukan Commonwealth tahun 1998. Dah berapa tahun tu, dah lama lah. Antara orang yang tinggal lah, yang masih hidup. Ramai orang-orang yang terlibat dalam Commonwealth Games 98, acara rugby ni dah jadi arwah. Jadi saya kata okeylah, saya boleh ceritakan sikit pendapat saya tentang kalau Malaysia nak jadi tuan rumah Sukan Commonwealth 2026 untuk mengambil tempat daripada Melbourne. Melbourne dah pasti memang TAID, dan mereka sanggup bayar denda TAID tu. Saya tak ingat berapa jumlahnya, tapi beratus juta jugalah. Alright. Untuk mengelolakan Sukan Commonwealth Game ni, pertama sekali kerajaan, terutamanya Perdana Menteri, PMX, kena setuju. Okey, dia bukan datang daripada Persatuan Kebangsaan ataupun yang menentukan KBS. KBS akan put in the recommendation, antaranya benefit kepada Malaysia lah. Satu, pertama benefit, the plus point. Yang kedua, kerajaan KBS kena bentangkan damage kepada Malaysia nanti. Damage dari segi keuangan. Berapa kos untuk mengelolakan Sukan Commonwealth. Yang ketiga, masa lah. Okey, Commonwealth Game Federation, badan yang jaga Commonwealth Game ni, telah nyatakan kalau ada sesiapa sanggup jadi tuan rumah, so Sukan Commonwealth 2026 ni akan dibawa ke tahun 2027. Jadi bagi masa 3 tahun untuk buat persiapan. Okey. Jadi ini yang pertama sekali. Langkah pertama, kerajaan kena mempertimbangkan the option, terutamanya kelebihan atau keuntungan kepada Malaysia. Yang kedua, yang juga sama pentingnya atau lebih penting ialah dari segi kewangan yang perlu. Jadi biar saya komen sikit tentang kelebihan dia. Kelebihan dia memang nyata lah. Satu, dia akan meletakkan Malaysia di pesada dunia. Sebab biasanya bila negara-negara ni dia jadi tuan rumah Sukan Olimpik atau Sukan Commonwealth, dia nak menunjukkan kepada satu dunia tentang kemajuan di negara masing-masing, tentang kelebihan dia lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, kelebihan untuk sukan pula. Sukan yang terlibat nanti akan dapat satu hala tuju yang barulah. Contohnya, rugby macam mana? In particular rugby, kalau betul rugby ada dalam kalender Sukan Commonwealth 2027 lah sekarang ni, kalau Malaysia jadi buat 2027.
Jadi rugby ada hala tuju di mana ada target dia lah. Dan target tu memanglah Malaysia tak akan menang medal top 3. Tapi seperti yang telah berlaku pada tahun 98, kita ada pengalaman bahawa persediaan pasukan itu sendiri. Pertama, pasukan Malaysia akan ada persiapan yang amat rapi, dan ini akan kalau Persatuan Kebangsaan pandai nak mengaturkan program selepas itu atau susulan. Apa yang berlaku pada tahun 98, tiada program susulan oleh Kesatuan Rugby Malaysia untuk meneruskan legasi dari segi pasukan kebangsaan. Okey. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya ialah the game itself. Macam Commonwealth Games 98, Sukan Commonwealth 98, legasi dari segi the game itself ada. Maknanya yang kita buat Malaysia 7 dan seterusnya, sehingga sekarang ada dia punya kesenambungan. Walaupun ada tu in between tu ada yang turun sikit naik balik, tetapi ada kesenambungan daripada acara sukan rugby dan populariti rugby. Itu dua perkara untuk rugby. Tadi ada soalan, siapa yang cadangkan tu? Yang cadangkan Malaysia jadi tuan rumah ni memang datang daripada Commonwealth Games Federation, sebab dia tengah cari siapa nak ganti Melbourne. Itu je. So dia tengok balik negara-negara yang sanggup jadi tuan rumah. Jadi dia go back balik kepada dua negara Asia yang pernah jadi tuan rumah, iaitu Malaysia dengan India. Sebab macam Australia, New Zealand dan sebagainya, dia dah ada masa, dia memang dah ditentukan siapa tuan rumahnya. Okey, balik cerita tentang penganjuran 2027 tu. Tapi perlu kita ingat juga, pada tahun 2027 Malaysia telah diberi hak jadi tuan rumah SEA Games di Malaysia. Jadi ini perkara lain yang perlu dipertimbangkan oleh kerajaan. Takkanlah nak buat dua kejohanan sukan yang tamasya sukan yang besar. Tetapi kalau kita tengok antara SEA Games dengan Commonwealth Games, mana yang lebih prestigious. Okey. Jadi ini. Kemudian kita kena tengok juga dari segi politik pula. Ni orang mungkin tak berapa sedar. Dia kena tengok political reason. Tahun 2027 ialah tahun di mana kerajaan sekarang sedang berfikir bila nak buat pilihan raya baru. Dah masuk 4 atau 5 tahun. Kenapa saya cakap itu? Kalaulah penganjuran sukan Commonwealth Games ni berjaya begitu baik, that will give the feel good factor untuk kerajaan buat pilihan raya. Sama juga tahun 98. Pada tahun 98, masa tu bila SEA Games, bukan 98, 2017, semasa SEA Games di Kuala Lumpur berjaya begitu rupa, di mana KBS telah dapat mengembelingkan sokongan rakyat satu Malaysia. Pada masa itu ada tekanan-tekanan oleh orang-orang dalam kerajaan untuk buat pilihan raya masa itu sebaik selepas SEA Games. Sebab pada masa SEA Games tu dapat sokongan yang hebat. Jadi mereka harapkan sokongan pada SEA Games rakyat Malaysia ni boleh translate itu vote. Jadi benda-benda ini kerajaan akan ambil kira. Kalau Commonwealth Games ni jadi buat kat Malaysia tahun 2027, kalau berjaya, sokongan rakyat seperti yang mana yang kita tengok dalam tahun 1998. Okey, ada yang tak tengoklah sebab dia masa tu kecil lagi tak ni. Sokongan rakyat satu Malaysia memberi sokongan yang penuh, yang padu. Jadi itu jadi political punya reason. Okey, jadi terpulang pada kerajaan lah. Okey, now that is antara faktor pertimbangan kerajaan untuk nak ambil ataupun nak menawarkan Malaysia sebagai tuan rumah. Kalau Malaysia menawarkan, memang garanti akan dapat sebab tak ada orang lain nak ambil. Jadi Commonwealth Games Federation tengah sibuk cari pengganti.
Dia pun dah declare kalau tak ada berganti, so maknanya Commonwealth Game tahun 2026 tu akan dibatalkan. So then it will go to the next Commonwealth Game pada tahun 2030. Okay, now the next stage is apa damage dia? This is the interesting point. Orang kata beratus juta, berbilion. Bukan. Kalau kita tengok sebelum tahun 98, apabila Malaysia jadi tuan rumah Commonwealth Games yang pertama, memanglah banyak kita buat bangunan sports facilities. Sebelum tu, tahun-tahun sebelum tu, semua Commonwealth Games ni kebanyakannya dia buatkan atau dijalankan menggunakan existing facility yang ada di negara-negara tersebut. Contoh sebelum tu di Victoria dan sebagainya, antara venue dia ialah dia gunakan facility di universiti yang sedia ada. Sports facility, accommodation dekat universiti. Kalau kita tengok di Birmingham pun sama, dia tak ada buat stadium baru, stadium besar, tak ada. Di Malaysia, sebab masa 98, Malaysia tak ada facility world class facility. Jadi terpaksa buat. Itu pun dengan kos yang, kalau dari segi kos betul, tapi kerajaan tak keluar duit. Dia buat sistem barter trade. Ada syarikat buat dengan duit syarikat tu, UEM. Sebaliknya kerajaan bagi tanah aja, tak keluar duit tak keluar duit banyak. Jadi kalau Malaysia nak jadi tuan rumah, tadi terputus sikit. Saya tengah cerita pasal kalau Malaysia nak jadi tuan rumah Commonwealth Games 2026, cara pengelolaan yang penganjuran yang mengurangkan kos ialah dengan menggunakan fasiliti sedia ada. Sekarang ni di Malaysia, terutama sekitar Kuala Lumpur, banyak fasiliti world class yang tidak memerlukan banyak upgrading. Dengan cara itu boleh mengurangkan kos pengelolaan. Sebab sebelum ni, masa tahun 98, kos yang banyak tu pergi kepada pembinaan fasiliti untuk penganjuran. Jadi kita kalau using that model, macam model sebelum zaman dahulu kala, yang kita boleh kurangkan kos. Jadi dia akan tetap beratus juta juga, tetapi dengan cara model itu penganjuran tu lebih viable. Lebih viable maknanya boleh dijalankan. Contohnya lah KL Sport City, dah banyak stadium yang boleh digunakan. Tapi saya duk fikir semalam tentang rugby, nak buat kat mana? Saya pernah berbual dengan ada pegawai MRU beberapa minggu lepas tentang perkara yang sama. So cadangan saya mungkin pada masa tu offhand saya kata buat kat National Stadium lah rugby, in between opening ceremony, closing ceremony dan sebagainya. Tapi susah juga, dia kena ada venue sendiri. Bila buat opening dan closing ceremony ni, padang tu akan diguna untuk persiapan structure dan sebagainya. Kita kena cari, ataupun kita go back to Kelana Jaya. Kelana Jaya pun sebenarnya sekarang ni tengah di upgrading, tetapi tumpuan pada bola. Even the sitting area dekat east wing tu, dah tempat duduk dia bukan macam dulu simen, sekarang dah naik kursi betul-betul. Cuma kalau kerajaan kata kita nak buat dekat Kelana Jaya, of course MPPJ akan bagi pada masa 2 minggu 3 minggu tu untuk rugby. Tapi itu ialah kena kerajaan. Kata sekarang kalau MRU nak sewa padang stadium MPPJ tak dapat. I say this is the difference bila government project dah lain. Kerajaan Selangor, MPPJ, terutama kerajaan sekarang lah, federal government is Pakatan Harapan, Selangor ada Pakatan Harapan, lagi senang. Lain lah kalau Selangor tu ada Perikatan Nasional, dah lain sikit. Political punya ni dah jadi stumbling block. Blok tu, stumbling block tu. Tapi kalau ni senang. Tapi stadium yang paling sesuai untuk rugby di kawasan Klang Valley ialah PJ Stadium. Sebab sekarang ni kalau kita tengok stadium Kelana Jaya tu tengah upgrading. Kebanyakan fasiliti yang ada di situ dah cukup sesuai untuk rugby, cuma a bit of
pembetulan dan sebagainya. Jadi saya kata because sekarang ni tim Selangor dan sebagainya, bola sepak gunakan Kelana Jaya dah boleh gunalah untuk lebih. One option saya cakap ni daripada apa yang depan mata, belum lagi diberi kajian yang sepenuhnya. Kemudian kita pun tahu yang Stadium Merdeka ni tak lama lagi akan dibuka balik. Whether sesuai dan sesuai itu perkara yang kedua. Stadium Merdeka tu cuma, yalah saya tengok fasiliti dia pun dah kurang sikit, dia spotlight pun dah ni kurang. Tapi yang paling sesuai setakat ni, kapasiti yang kita nak Kelana Jaya. Itu pun kalau sekarang ni Malaysia jadi tuan rumah Commonwealth Game, dan untuk acara tadi kita dah tak cukup stadium sebanyak 20,000. Dia kena lebih, sekurang-kurangnya 30 hingga 40,000 sebab kita punya expectation tentang penonton tu lebih tinggi. Jadi itulah antara komentar saya, pendapat saya buat masa ni. Ada lagi benda-benda lain, tapi to start off, this is the point yang saya nak put across untuk kita sama-sama fikirkan. Ataupun bolehlah sikit, bukan benda ni memang higher level akan decide. Kita boleh cerita benda ni bila kita bersembang, kita tarik dan sebagainya kemudian. Okay? On that point, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.